Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sedang online bersama saya sekarang ni, apa khabar? Kalau boleh, saya tak boleh nak tengok pula. Boleh tengok sini, saya tengok handset ni lah, siapa yang bersama live dengan saya. Sekejap Kita ada lagu raya ini, sempena dengan raya yang mendekat. Raya esok lusa dah. Pastinya kat luar sana dah tengah cari baju raya, seluar raya. Ada juga yang tengah mencari kasut raya. Dengar kata dekat bandar sana pun jalan kena tutup semua sebab ramai sangat cari kasut raya. Hari ni kelas kita macam biasa, Zapsi Free Online Class. Kita ada jemputan kita lah untuk pakar-pakar untuk menerangkan berkaitan dengan industri. Kepakaran ikut kepakaran masing-masing. Dan hari ni saya nak tanya, mulanya saya nak tanya pasal live kita ni, suara okey ke? Suara okey ke tak? Kalau boleh komen seorang dua untuk saya nak tahu suara. Untuk suara, sound, gambar clear ke tak? Hai, Cik Fendi. Hai, Cik Fendi dah beli baju raya ke belum? Masita. Kuih raya Masita tak jumpa lagi. Kita minta semua tolong Masita, kalau boleh bagi maps kat dia kat mana kuih raya. Hari ni insya-Allah kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Zainuddin untuk kelas tajuk hari ni Local Exhaust Ventilation Monthly Inspection and Record keeping. Tanpa saya buang masa, saya jemputlah Tuan Zainuddin bersama dengan saya. Silakan. Kalau boleh lagu raya sikit lah. Wow, best sikit entering tu. Tu dia. Ramai yang request boleh raya semua. Baru best kan. Okay. Assalamualaikum. Duk Raya dapat hari? Duk Raya dapat hari? Tengah tunggu. Kita menunggu. Tunggu malam. Banyak berita gembira hari ni. Sila duduk Tuan Ahad. Ya, terima kasih Encik saya. Terima kasih kerana meluangkan masa saya. Dikabarkan tentang kesibukan Tuan Ahad, tapi rezeki hari ni Tuan Ahad mampu meluangkan masa bersama dengan kita. Dan mungkin terus pada kita punya tujuan hari ni, iaitu kita boleh intro sikit kita punya kelas hari ni macam mana. Okey, alhamdulillah ini episod ke-10 Zapsi Online Class seperti biasa. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim marketing online kita yang telah berjaya sampai ke tahap ini. Dan kita ada sebanyak 6 kelas lagi berbaki selepas hari raya. Okey, untuk hari ini kelas ke-10, tajuk kita adalah Local Exhaust Ventilation Monthly Inspection and Record Keeping. Actually dalam market dekat klien sana, dia orang sebenarnya bukan hanya perlu panggil competent person untuk datang annual inspection. Tiap-tiap bulan pun kena check juga. Kan? Jadi tapi masalah dia tak tahu macam mana nak buat checking tu. Dan Zapsi menawarkan tu. Kita actually menawarkan apa yang tidak diajar di NIOSH ataupun DOSH. Dalam regulation ada tertera yang kena buat khusus kelas, kena buat inspection. Tapi macam mana cara dia tu dia tak diajar, so kita yang provide that service. So hari ni kita belajar perkara tersebut. Hari ni kita akan berkongsi kita punya pengalaman selama sejak 2004 lah, lebih 14 tahun kita buat LEV. So apa yang saya akan share hari ni ialah satu
macam mana nak conduct monthly inspection dan juga record keeping. Okey, kalau DOSH datang kat kilang kan, dia orang akan tengok record keeping kita dululah. So filing kita apa semua. So that's why kena diadakan lah. Okey, Tuan seperti Tuan beritahu tadi, dia beritahu yang apa, kelas kita yang ke-10 dan sebenarnya kita ada pemenang pada kelas yang sebelumnya. Kita dah ada pemenang. Dan kita akan beritahu pemenang duit raya. Tapi kali ni kita ada special untuk sempena raya ni. Ya. Kita ada hadiah untuk apa, kelas-kelas yang sebelum ni, siapa yang share paling tertinggi, kita ada special gift lah, special gift. Dia panggil kipas. Sebiji kipas. Sebiji, saya tak tahu apa istilah dia. Satu kipas yang diberi khas untuk pemenang, yang mana share dia sangat tinggi. Dan pemenang ni akan diberitahu di akhir penerangan akhir kelas hari. Yang share tinggi ni untuk duit raya kan? Share tinggi untuk duit raya, tapi share untuk kelas ni. Share kelas untuk ni. Untuk kelas ni yang yang share tinggi kelas ni. Yang baru akhir kita ni akan kan? bagi hadiah produk kita sebenarnya. tu, Nak betul. tunjuk ke kipas tu? Boleh? Boleh kalau tuan boleh tu. Kejap. Saya ada bawa ni. InsyaAllah. Okay, actually dulu episod pertama kita dah ada kipas ni. Dia punya brand dia Airich, udara kaya. Kipas ni bukan maksud untuk orang kaya sahaja. Bukan Kan? So, saya ingat rich ni orang kaya je boleh pakai kipas. Actually this is our concept fans. Mungkin Kita dalam proses R&D. Dalam proses R&D untuk dikomersialkan. Kipas ni adalah idea baru lah. It's not a normal fan. It's actually rich in energy fans lah. So kita dekat kipas ni dia akan generate bersama highly negative ions lah. Negative ion tinggi ni macam kita duduk macam kalau kena angin itu kita dapat macam duduk kat tepi pantai, kat tepi air terjun. Itu udara kaya, udara yang high in energy. So akan rasa syong macam tu lah. Bukan, it's not a normal fan. So akan keluar full of range. Sekarang ni masih dalam development produk kita ni. Tapi insyaAllah kita akan buat official launch lah. Tapi kita dah start promote lah brand kita. Cuba tengok kita punya lambang tu. Tengok. So ni lambang dia. Kita dah registered. Registered dah. Ya, insyaAllah. So pemenang tu Soon kita akan tengok produk Airich ni dalam market lah. InsyaAllah kita akan tengok produk ni. Okay. So nama tu akan tahu lepas habis kelas ni kan? Untuk macam pemenang mana? 100 tu. Untuk pemenang yang 100. But this one untuk siri ni lah. Siapa share paling banyak kita akan bagi. Lepas okay. raya dia dapat. Okay. Lepas raya. Lepas tu apa belum raya. Postman dah campak-campak dah baru ni dalam tu kan. Tapi dia buat dia minta maaf. Minta maaf. Tu lah. Bagus CEO dia. Tak ada sihir-sihir ni Tak ada sebut. Ini tak ada sihir. Okay. Kita terus, mungkin Tuan boleh teruskan pada kelas hari ni. Tanpa buang masa, mungkin silakan Tuan. Okay. Ni InsyaAllah promosi berakhir dah. Duit Raya Sukatus ni Last. Jadi hujung session ni kita akan beritahu. Cuma hari ni special sempena Hari Raya, kita akan bagi hadiah kipas lah, produk kita. So kita boleh start kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Engineer Zainuddin Abu Bakar selaku pengarah urusan dan juga CEO kepada Zapsi Industrial Ventilation Sdn Bhd dan Zapsi LEV and IAQ Consultant. So kat sini topik kita hari ini ialah Local Exhaust Ventilation, Monthly Inspection and Record Keeping. So kita hari ini akan bercakap tentang dia punya introduction, LEV Monthly Inspection Requirement, Inspection Form, Record Keeping dan Q&A session lah. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, boleh terus tanya. Boleh tulis PM kat bawah tu apa soalan yang nak ditanya pada saya lah. InsyaAllah kita akan ada session Q&A, nanti kita akan jawab dalam kelas ni. Dan jika selepas ni ditonton dan ada pertanyaan, kita boleh
jawab seterusnya. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya dekat dalam market? Owner sistem diorang tak tahu sebenarnya macam mana nak comply monthly inspection ni. Dia sebenarnya dalam regulation 17 inspection, testing and examination control equipment, dalam regulation 17(1)(a), inspect at an appropriate interval by employer, each interval being no longer than a month. Kan? Yang ni maksudnya owner tu sendiri kena buat monthly checking. Boleh? So dulu kita dah pergi pada regulation 17(1)(b), yang ni hygiene tag setiap 12 bulan. Regulation 17(2), pada saya kelas siri yang kelima tak silap saya, kita terangkan pasal regulation 17(2). So hari ni 17(1)(a) lah. Kita fokus owner perlu actually buat monthly inspection. So macam mana cara dia, ya? Okey. Dan juga record keeping perlu disimpan selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Apa yang ada dalam record keeping? Kita ada design, construction, testing, lepas tu kita ada maintenance, then kita ada actually monthly inspection. Jadi untuk kita punya record keeping, actually kami mencadangkan dua buah file lah, dua buah file untuk buat monthly record keeping. So which I will go through after this lah. So sekarang ni kita akan pergi kepada yang pertama sekali tadi lah, berkenaan dengan monthly inspection. Okay. Let me rephrase LEV components lah. Ada 5 komponen dalam LEV. Yang pertama kita ada hood, tempat di mana bahan chemical, hazardous chemical dihasilkan lah melalui proses testing chemical. So kita ada, yang kedua kita ada air cleaner, pembersih udara, seperti carbon filter, air scrubber dan sebagainya. Dan kita ada ducting, kipas sebagai jantung sistem yang menarik semua ni keluar, dan the chimney, tempat exhaust bahan kimia yang berbahaya. So these are the 5 components yang sangat penting dalam LEV. Okay, untuk monthly inspection, kita buat dia sebab regulation 17(1)(a) lah, dia wajib dibuat. Dan apa yang kita buat adalah monthly inspection. Kita yang ni cycle dia sebulan sekali. Dan personal yang dilantik oleh owner lah, yang dia ni dilatih oleh competent person. Okay. So that means person yang dilantik ni normally orang yang deal dengan LEV ni lah. Contoh macam lab punya assistant, chemist dan sebagainya. Okay. Dan apa yang dibuat kat dalam ni, kita ada physical cleaning, physical inspection, parameter control, monthly checking, dan kita ada checklist lah. So kalau kita go through monthly inspection, click yang tadi click on that. Okay, ni adalah contoh yang kita punya borang lah. Kalau boleh ni dekat sikit. Nampak clear tak dekat dalam ni? Nampak clear tak? Tu kan. Okey. Ini adalah contoh borang It's an example. Macam kami di Zapsi, kita ada conduct training lah untuk oil and gas, especially untuk Petronas, untuk conduct monthly inspection. Setiap kali kita pergi offshore buat inspection, kita terlebih sekali dengan itu, package ni kita ajar sekali lah untuk buat monthly inspection, dan kita issue sijil. Okay, monthly inspection ni untuk comply dengan regulation 17(1)(a). Okay, pertama location, ini adalah borang dia lah. Cuba scroll borang ni. Kita go through borang ni. So kita
kita ada overall dia satu page saja. So kat sini ada apa? Monthly inspection form lah. Okay, lab, fume cabinet, inspection date. Inspection date tu bila? Lepas tu cycle number ni kita ada 11. Actually bukan 12, sebabnya satu kali tu by computer person yang datang setahun sekali untuk check. Dan untuk dalam kes ni kita boleh gunakan smoke tube untuk buat testing ataupun anemometer. Okay, calibration period. Contoh yang ni kalau kita guna anemometer kena ada calibration period lah. Saya suka untuk share. Saya minta ambil itu. Kita minta ambilkan anemometer. Minta Aizat datang. So kita pergi kepada yang contoh untuk smoke tube lah. So tiap-tiap bulan macam mana you kena buat smoke tube testing. Okay. Dan tu tahu tak smoke tube tu macam mana? Tahu tak smoke tube? Okay, smoke tube ni dalam kes kita akan buat testing. Kita tengok macam mana flow pattern lah. Asap tu keluar daripada fume hood atau tak kan. Kalau maknanya kalau suction flow pattern tu arah ke dalam tak keluar, that means dia accepted lah. Kalau dia keluar mungkin ada bocor dan sebagainya. Kalau dia bocor, kita tulis yes kat sini, remark ada leak, dan kita in charge person tu kena ambil tindakan lah untuk bagi tahu dekat cuba pergi bawah. Pergi bawah. Kalau kat sini lab tech akan check, dia akan bagi kepada image supplier chemist, kena akan bagi tahu dekat orang maintenance untuk buat checking kalau ada apa-apa masalah. Okey, atas balik. Itu kalau kita menggunakan smoke tube. Okey. Alright. Kalau kita nak gunakan anemometer, dan kita kena pastikan dekat anemometer tu ada calibration certificate lah. Calibration certificate yang valid. Yang tu kena tengok dekat body dia tu ada. So kita tunggu sementara benda tu sampai, kita go through physical observation lah. So akan ada annual inspection certification sticker. So dekat site kita akan tampal stiker, macam stiker orang check tukar minyak hitam kereta tu lah. So dekat sana akan ada expiry date. So kita kat situ maknanya macam kita cepat boleh tahulah apa dia punya. Okay. Kalau kita tengok kat sini, ni adalah contoh stiker, annual inspection sticker. Kita akan letak tarikh lah, kan, tarikh berapa bulan dia mati, date inspection, next due date inspection. So macam minyak hitam kereta lah, bila dekat net due orang akan cepat tahulah, kan, untuk next punya tukar tu. Okay. Then equipment and containers placed at least 6 inches behind the sash. Yang ni dekat fume hood. Dalam fume hood ni dia bukannya tempat store simpan barang tau, kan, dia adalah tempat kita simpan barang-barang yang perlu untuk test kat dalam tu je. So apa-apa barang perlu diminimumkan, apa yang perlu saja duduk dalam tu, macam bottle ataupun beaker ataupun storage untuk chemical tu perlu diletakkan jarak dia 6 inci daripada sash. Dengan apa pun dia letak satu macam tape warna kuning lah, sepadan, so whatever in between saja kena letak. So ini saya nak cerita pasal inspection stiker lah. Okay. So untuk inspection stiker,
Okey, macam kita punya alat ni kan, dia 9 bulan 11 2017, dan dia punya expired 1 tahun lah, 9 bulan 11 2018. So make sure kita punya alat ni tak expired lah, supaya reading yang kita dapat tu boleh dipercayai. Okey, kemudian kalau tadi kita dah check tadi stiker tu valid, dan kita bulatkan yes, ataupun kita no ni kita just negatifkan dia lah. Equipment container 6 inches, kalau kita dah check macam barang-barang tu, barang tak perlu bawa keluar, hanya yang perlu saja kita simpan, dan bila kita dah check kita bulatkan yes. Macam tu dia punya checklist. Storage minimize kan, bila dah kita bersihkan dia, minimumkan dia, barang tak perlu bawa keluar, dan kita bulatkan yes. Macam tu je lah. Then slot of hook buffer free from obstruction. Yang ni pun buffer kat belakang tu, mana ada blockage kita bawa keluar, pastikan clear, jarak dia 6 inci daripada buffer. So bila you dah buat benda ni, just bulatkan yes. Okay. Kemudian kita ada low velocity warning alarm. Low velocity warning alarm, indicator function properly. Ni adalah airflow meter yang di fix permanently dekat sash punya pintu tu. Dekat situ dia dah set meter per second kan. Bila you buka lebih, nanti bila low velocity tu dia akan bunyi alarm. So automatically dia tak selamat untuk digunakan. Then automatically you need to adjust again lah, close a bit, then you akan dapat the correct and safe phase velocity untuk kita kerja. Okay. Okay, any accumulated dust on the buffer, kalau ada dekat buffer kat belakang tu ada habuk, kita cuci, lepas cuci kita type, kita bulatkan yes. Kemudian sash operate in good condition. Dia punya pintu tu turun naik, kita check. Kalau lepas kita dah check dia okey, kita yes. Kalau kata biasanya sash ni dia berat tau, kadang dia punya tali tu putus kat belakang. So waktu ni kena inform dengan maintenance lah, inform dengan supervisor ataupun chemist untuk buat rectification, panggil orang maintenance. Okey, kalau water supply, biasa dalam fume hook ni ada water supply, ada drainage, ada lampu, lepas tu kadang-kadang tu ada nitrogen kan. So make sure kita buka test kan lampu dia kan. Kalau lampu tu klik tu, maksudnya lampu tu rosak bukan macam lampu raya. Lampu raya klik kan, itu orang tak ada masalah. Ni lampu memang kena dinyala lah kan. So water supply, drainage system, kemudian kena clean. Jadi dah okey, bulatkan semua yes. Okay. Then kalau kata ada abnormal noise dengan vibration, dengar ada bunyi pelik-pelik tu, then kita bulatkan yes. Actually yes ini adalah untuk kita punya perbuatan lah. Jadi kita dah buat. Ini benarnya satu embedded punya monthly checking kan, orang buat kerja tu. So ada soalan ke setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada Okay. Alright. Kemudian kita check physical damage lah. Dah check, kalau tak ada masalah. Biasanya physical damage kat ducting ni, dekat connection dengan joint tu ada kebocoran lah, ada angin bocor. So angin bocor belum kipas, dia negative suction, so tak ada isu sangat. Kalau after fan, chemical akan keluar daripada sistem. So kat situ yang ada isu lah, ada orang terhidur kimia dan sebagainya. So bila ada bocor, macam mana kita nak tahu? Kalau ni physical damage ni, you akan rasa bau, akan nampak macam kesan-kesan dekat ducting joint tu ada macam kotor sikit, yang itu maksudnya ada leak lah tu. So mana cepat untuk kita baiki lah. Kemudian dust collector dengan filter, yang ni kita tengok kepada differential pressure gauge lah. Kelas yang dulu kalau ingat, kita ada pressure gauge,
dekat sebelum dengan filter, tengok pressure drop dia. So kita ada marking kat sana, okey tak okey kan. So bila dah start dia dah increase dari segi pressure drop dia lebih tinggi, then you need to change, untuk tukar lah. Especially dust collector ni, dia punya biasanya yang ada dua condition lah. Yang pertama habuk dia, yang kedua dia punya chemical absorbency. Okay, habuk ni kita bawa keluar, then kita guna compressed air lah, cuci dia, yeah? Then kalau untuk chemical absorbency, yang ni biasanya setahun sekali, ataupun based on result lah, kita buat testing, kita ambil sedikit sampel carbon filter, hantar lab, dan lab akan justify sama ada carbon filter tu okey tak okey lagi untuk absorb chemical. Normally kalau yang normal biasa tu, yang normal pleated carbon filter ni setahun sekali lah tukar kan. Kalau yang sistem yang besar-besar tu biasanya kita akan hantar lab. So bergantung kepada ni lah. So let's say kalau you attend kita punya kelas, you akan ada live punya interaction lah, boleh pegang filter ni apa semua macam mana nak tarik tukar filter tu, kita akan ajar semua. Okay, kemudian dah check, kita tarik, kita bulatkan yes. Kemudian ni carbon filter lah, kalau ada blockage apa kita yes. Okay, yang remark ni, fan motor inspection ni adalah maintenance yang kita dah cover pada kelas sesi kelima dulu. So kita tak cover for this session lah. Okay, bila dah check semua, kalau kita tengok kat sini actually bila kita buat monthly checking ni, kita akan dapat tahu performance dia tu bagus tak bagus, based on kita punya LEV inspection ni adalah baseline daripada competent person. So kita tengok fume hood tu dalam keadaan sentiasa beroperasi dalam standard yang perlu, then fume hood ni akan sentiasa dalam keadaan bersih, well maintain, tak ada masalah lah. Selalu memang tak ada masalah tip-top untuk digunakan. Dia ibarat macam kereta kita lah kan, selalu kita check, selalu kita service. So anytime kita boleh guna. Nak pergi nak jalan mana-mana pun, kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Serupa juga nak kena buat tukar minyak hitam bila sampai masa dia kan. Macam ada ni case filter dia apa semua. So pastikan kita dapat bila cukup masa kena tukar lah. Okay. Sebab actually dalam case kita ni, kalau kita tak cuci, contohnya macam case filter ni, ataupun kipas tak berapa bagus, hazardous chemical ni dia tak ada pergi tempat lainnya. Satu, paru-paru kita paru-paru kan, paru-paru kita rosak. Dan yang kedua, pergi ke environment lah, alam sekitar. So kita sebenarnya kalau kita tak cuci, environment kita akan kotor. So actually LEV system ni adalah engineering control untuk mengawal both manusia dan juga alam sekitar. So kita kena rasa proud of what we are doing lah. Okay, dah siap semua, naik. Dah siap semua. Kita lab tech akan sign, ada date. Kemudian chemist akan sign kat sini. Ada acceptable, accept ataupun kalau tadi terus ke department untuk buat further checking dan repair. Okay. Then borang ni kita letak dalam file untuk record keeping. Record keeping ni adalah yang tadi tu lah, yang kita pergi balik ni atas before. Pergi balik. Next. Belakang tu. Next. Ni. Yang ni record keeping kita actually dah ada monthly inspection ni, kita letak dalam file. Sepanjang pengalaman kita, kami mencadangkan untuk record keeping ni regulation 19 ada 2 file. Sebab
satu file untuk dokumen yang sentiasa bergerak, laju. Monthly inspection ni tiap-tiap bulan kan, so nak kena check. Untuk file yang kedua adalah biasanya annual inspection lah, data-data yang kurang bergerak. Contohnya macam dia punya design dia, testing commissioning data kan. Yang ni letak dalam file yang kurang bergerak. So akan ada dua file lah. Kalau file yang selalu aktif tu selalu guna, jadi tak worth it lah, based on kita punya pengalaman lah. Okay, so far boleh? Ni fume hood lah, monthly inspection. Kalau kita okey kan, maksudnya tiap bulan check fume hood tu biasalah keadaan bersih. Korang suka tak kalau contoh kereta korang dalam keadaan bersih selalu apa semua kan? So serupa lah juga kan, sebab ni adalah kalau dia tak bersih, kita akan hidup masuk paru-paru kita, dan apa yang kotor akan exhaust ke environment. Okay, dia ada satu kes lagi saya nak highlight kat sini, ialah yang ductless punya. Yang ni ductless ni, udara dia circulating kat dalam bilik tau. Kalau yang ini dia exhaust keluar, pergi ke environment. Yang ni tak environment, dia akan circulate dalam bilik. So atas ni ada dia punya filter, normally carbon filter pun chemical filter. So hazardous chemical dia akan filter kat sini, dan dia exhaust circulate balik. So yang ini normally based on manufacturer, dia setahun sekali kena tukar kan. You kena buka atas ni, tarik, buat keluar, tukar. Yang ni critical, sebab kalau kita tak tukar, udara tu akan masuk balik dalam bilik. So kita akan hidup confirm. Sangat bahaya sebenarnya. Walaupun kita nampak dia first cost ni dia murah, tak perlu involve jabatan alam sekitar, tapi efek dia kalau kita tak jaga, memang possibility kalau contohnya hexane ke apa, butane ke, tu semua memang carcinogenic punya karakteristik lah, masuk dalam paru-paru kita. Saya pernah buat satu inspection, ada satu tempat tu, dia fume hood tu dan fume macam ni dah 6 bulan lah tak jalan. Tapi orang buat testing, dia tak tahu pun dia kena buat monthly checking. Biasa kalau nak simple, biasa katnya dekat industri lah, dia letak kertas kat sini, dia letak kertas yang ada macam rambu-rambu tu. Dia tampal kat sini. So bila angin masuk, dia akan gerak itu. Okey, ada angin. Tu simple life hack lah kan. Mudah aja letak kat sini. Kalau tak, kita tak nampak. Kita tak nampak udara ni. Korang ada nampak udara? Tak ada kan? Tak ada. Bila letak tu kita nampak. Oh okey. Maksudnya okey lah tu. Okay. Next. Okay, itu je kelas saya. Simple je hari ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Terima kasih. Kita dah di akhir punya kelas hari ini. Terima kasih kepada Tuan Zainuddin. Cuma ada satu soalan, macam mana nak jadi LED competent person? Sebab benda ni mestilah orang yang kompeten kan. Mungkin Tuan boleh ceritakan sikit teknikal secara mudah. Okey, untuk ada dua kes lah. Soalan dia saya tak berapa jelas. Maksud saya gini, kita cerita pasal monthly inspection. Kalau dia nak jadi monthly inspection punya checker, yang tu computer person, kami ada conduct kelas. So kita akan ajar dia penggunaan borang tadi dengan physical checking, macam mana nak buat. Okey, dengan situ kita akan bagi dia CJ. Sekarang ni pekerja-pekerja dalam makmal adalah satu advantage kalau dia orang ada CJ LEV inspection ni lah. Maksudnya dia tahu pasal undang-undang, dia tahu pasal maintenance, dia tahu pasal monthly checking. Okey, soalan dia ni, kalau nak jadi computer person, dia panggil hygiene tech 2. Untuk hygiene tech 2 ni kena pergi kursus lah dekat NIOSH. Sebelum pergi kursus tu, dia punya syarat-syarat minimum masuk ialah diploma dalam engineering ataupun occupational safety health act. Safety health punya degree lah ataupun diploma kan. Jadi
bila dia hantar dekat NIOSH, Tribal Sending Center, DOS tak ajar tau dekat NIOSH, kat Bangi tu. Okey. Submit borang, submit CJ sekali, dia orang akan tengok Muhammad bin Saleh cukup kelayakan. Dia pun balas, you layak pergi kursus. Kalau situ tak lepas, InsyaAllah tak boleh jadi komputer mesin. Terus lepas kursus tu ada exam. Lepas kursus tu dia pergi kursus selama 5 hari. Lepas tu kena exam. Exam tak silap saya 4 paper sekarang ni. Jadi teori, praktikal, lepas tu workplace assessment, lepas tu kena jawab exam. Macam tu. Pergi kursus tu normally ambil masa setahun. Start daripada pergi kelas sampai habis tu. Melainkan dia cepat lah. Tapi yang terbaik sebenarnya apa dia perlu buat ialah belajar dulu lah. Ikut dulu computer person. Biasa orang macam gini akan dapat cepat lah. Sebab apa? Pengalaman saya lepas-lepas ramai member bukan koman-koman belajar daripada Amerika. Dia mau buat apa? Aku buat IGN Tech tu. Buat apa? Kursus gini. Aku nak pergi Tech lah. Kan? Dia pun pergi kursus. Sampai tengah jalan, habis bateri. Bila dia buat satu paper, lepas tu fail, dia tak buat lagi, dia tak sambung. Sebab tak ada orang yang guide dia, yang nak bagi dia semangat. Lari kan, bangun. So, apa sebenarnya kalau nak jadi computer person ni, bukan saja pergi kursus. Sebab kalau you tak tahu dia punya start nak masuk sampai habis, you akan buang masa, buang duit. Sebab kursus ni harga dia 3,600. Campur exam 4,000, you akan habis at least 7 to 8,000 untuk hasilkan seorang IGN Tech tu. Satu pelaburan yang yang sangat besar. Tapi saya berhati-hati. cakap lepas tu you kena beli equipment. Kan kalau tak serius, not recommended to menceburkan diri lah. Tapi biasa dengan company dekat Zapsi kita buat sistem mentor-mentee. Luckily Zapsi sendiri yang provide kelas untuk ni Kita buat sistem mentor-mentee yang mana kita dah ada sistem IGN Tech. Dia ni minimum diploma. Kita dah buat sistem tu. So bawah saya kita dah ada seorang lah. Dan sekarang ni ada insyaAllah 4 orang lagi in the making. 2 orang dah pergi kursus. Bila dia pergi, actually satu paper ni biasalah untuk fail 2-3 kali. Bersedia untuk fail. Memang dia nak orang tu dia akan dapat lulus. Dia bukan pergi tu lulus. Tak semudah. You kena ambil dan dia akan fail. Fail tu you kena bangkit balik untuk ambil exam lagi. So di sana guide tu penting. Saya beritahu dulu sebab kawan-kawan yang kata bagus ada editor semua tak sambung lesen dia. Duit buang saja dia. So orang sendiri pun tak faham. Cuma apa yang saya boleh bantu ialah kalau siapa nak kita ambil ni, kita ada actually sistem mentor-mentee. Saya boleh jadi mentor tapi at some cost. Kita akan ajar dia macam mana nak jawab soalan, kan, macam mana nak ambil ni, nak approach soalan tu supaya dia akan dapat lulus. Apa faedah dia kalau jadi IGN Tech tu? Nak tahu? Itulah second soalan. Faedah. Okay, you kena beli equipment dan saya beritahu personally lah daripada IGN Tech tu ni, you boleh buat income 5 figures. 5 figures bulan. Rajin malas je. 5 figures confirm. Maknanya antara 15 ke 30 ribu tu biasa. Dari satu pelaburan yang besar, tapi ganjarannya lepas tu sekali dia ambil kelas, sekali ambil exam dan lulus, dia akan lesen untuk 3 tahun. Jadi siapa nak pergi kursus, dia exam tu dia tak tahu nak kita boleh bagi di Zapsi ni alhamdulillah kita pioneer lah untuk LEV ni. Kan kita ada banyak tempat tiap-tiap bulan, alhamdulillah kita ada banyak. Kita ada PO yang alhamdulillah yang cukup lah untuk workplace assessment. Kan? Jadi dapat lesen, datang sini, but have to come, ada cost lah. But something yang berharga, of course you have to pay something lah. Kan?
Nothing comes free. Konflik. But Okey benefit you boleh enjoy sama Jadi kita orang tahu. yang dekat luar sana, public kat sana, siapa-siapa yang berminat nak tahu pasal IDV, more details boleh contact Jadi komputer besar tu boleh contact kita lah dekat website kita ataupun contact direct apa dekat page boleh inbox, kita akan respond lah. Dan kita memang provide training class pada siapa-siapa. Any class yang sebelum ni kita buat berkaitan dengan staff anda, boleh call kami untuk kita orang datang ke tempat anda untuk train staff anda ataupun staff anda boleh datang sini. Sebab kat sini kita ada provide kita punya facilities kelas online. Kelas offline kita ada bilik training. Untuk tu. Kira saya rasa kita dah sampai di penghujungnya, cuma ada sedikit pengumuman lah. Pengumuman ni kena evening lagi raya sikit supaya dia nampak ceria dan orang dah libur raya kat sana tu kan. Okey, ini dah settle kot. Okey, lagu raya dah ada. Dengar lagu raya kan. Okey, sepanjang hari ni adalah kelas yang ke-10. Sebelum ni kenapa je? Okey, buat slow je, buat slow. Okey, macam tu. Okey. Kita dah ada 9 kelas sebelum ni. Ni kelas yang ke-10. Okay. So last kelas yang ke-9 dia kita ada satu apa? Kita nak bagi RM100 duit raya dan sekarang ni ada dengan saya RM100 duit raya. Betul tak duit ni? Cuba check. Kalau tak betul kita boleh itulah. InsyaAllah saya dah check dekat bank semalam. Betul. Dan kita dah ada kita punya sebelum ni dia nama Facebook kan, nama Facebook dia ni Muhammad Sharaf. Tak boleh. Muhammad Sharaf Khalish. Muhammad Sharaf Khalish. Okey, dia ni telah share kita punya online kelas kita sebanyak 647 dan mengatasi semua yang lain. Dan dia sebagai mendapat RM100 insya-Allah. 100 duit raya. Ya, menang. Pemenang kita Muhammad Sharaf Khalish. Dan kita akan contact dia lah untuk bagi online online banking, sebagai online banking lah. Contact dia untuk bagi tak datang RM100 tak payah datang sini lah. RM100 duit raya. Dan untuk kelas yang ni, siapa share paling tertinggi, kita akan bagi satu kipas yang kita tunjuk di awal. Airish. Kita punya produk kita kipas. Dan pengumuman ni untuk next kelas yang ke-11. Kita masih ada 6 kelas lagi lepas ni, insyaAllah. Dan kipas ni akan dihantar rumah aku. Ini akan dihantar. Terima kasih Tuan Art kerana bersama. Okay. Selamat Hari Raya lah. Mungkin ada sedikit ucapan pengumuman penting ke apa ke? Okay. Mana? Yang mana? Oh, yang ni. Oh, lupa saya nak beritahu. Yang ni pemenang. Kita nak transkrip pemenang dia. Okey, ni pemenang yang pertama, Cumi Hasan. Saya tak tahu kenapa dia nama Cumi Hasan. Ni kelas pertama kita, 142 share. Memang betul-betul nak duit raya. Yasniza Yasin, 230 share. Ramai pula dalam ni, mana satu rupa dia saya tak pasti. Pemenang yang ketiga, Sufina Sulaiman. 2 orang. Memang berpakat tu 2 orang ni. 626 share. Ini Sufina, ini Sulaiman. Mungkin ataupun ini Sufina, ini Sulaiman. Mungkin lah. Antara dua. Oh, yang ni lawa sikit dia punya tu. Profile picture dia Kak Syara. Mungkin sebelum dia ambil gambar ni dia pergi salon. 545 share. Dan yang terakhir hari ni, pemenang yang kelima adalah Muhammad Syara Khalis. 647 share. Sangat tinggi. Dan bayangkan anda dah dapat RM100 duit raya. Hari raya mungkin beratus lagi anda dapat duit raya. Okey, mungkin Tuan Ayat boleh ada apa-apa untuk penutup kita boleh. Okey, saya sebagai penutup lah, saya ucap banyak terima kasih, tahniah kepada semua pemenang-pemenang duit raya Zapsi sepanjang 5 episod yang kebelakangan ni. Dan next adalah perbahagian kita punya kipas prototype kita yang actually dah boleh guna dah pun, untuk the next session lah. Cuma kami di Zapsi actually
amat berbesar hati dan berterima kasih kepada yang sanggup untuk share dengan dia punya rakan di wall. Actually part of our kita punya branding lah untuk bagi brand awareness bagi orang nampak kita Zapsi sebagai yang saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada yang berjalan dengan kaki pulang perjalanan jauh lah kan. Perjalanan mungkin dah start pada kemarin hari ni. Berhati-hati jalan raya. Kalau mengantuk berhenti ini yang seketika. micro sleep kan. Micro sleep. Terlalu banyak micro sleep. Macro sleep tu ada tak masuk? Macro sleep tak gerak terus kereta dia. Tu macro sleep. Macro sleep. Micro Kalau sleep no sleep, not sleep. No sleep. Tu tak ada kereta. kita tak nak dia jadilah tak nak micro sleep, tak nak macro sleep, Macro sleep. tak nak not sleep. not sleep. Actually kita kena arrange lah kita punya masa. Itulah Manajemen kan? masa kita sebaik mungkin. Banyak lately dalam bulan puasa, macam contoh dekat Kemaman ni ada satu keluarga tu balik raya micro sleep, satu keluarga lah almost terkorban kerana disebabkan micro sleep. Dan juga keluarga saudara kita juga last year baru balik tengok parents umrah terbabas di Pekan jalan dan 3-4 orang meninggal Lemas. So disebabkan micro sleep. Jika letih berhenti, minum kopi malam lah, siang kan bulan puasa tak boleh lagi lah kan. Okay, jadi sekian dulu. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita akan ada 6 episod lagi selepas raya ni. InsyaAllah. So terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami. Selamat Hari Raya. Kita ada masa 2 hari lagi, sehari. Esok last kita buka puasa. Malam ni last tarawih. Jangan lupa tarawih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.